Sonyak betul ofis ni. Mana pergi semua orang ni? Takkan semua keluar makan ni? Uish. Pagi-pagi dia. Habis tu dia tak buat kerja ke? Orang lain semua dekat tempat masing-masing. Banyak kerja. Boleh pula relax-relax kat situ. Aku pun banyak kerja ni. Kita mengumpat pula dulu. Okeylah. Lentok dia lah. Fina. Fina. Dah cerita sikit ni. Aku tu nampak Rizal dari pagi tadi, tengah hari sampai petang dekat tempat yang sama je. Dia tak buat kerja ke? Fina, dengarlah aku nak cakap apa ni, Fina. Ish, pun sama je dengan Rizal tu. Sibuk benda lain. Dah lah. Zah. Kau apa hal Ipan tu? Dia kata aku duduk makan daripada pagi sampai malam sampai petang. Mana ada aku pagi sekejap, tengah hari, petang. Lepas tu dia kata aku minum air kotak yang sama daripada pagi sampai malam. Mana ada? Aku ada 12 air kotak tu aku bawa. Saya pun. Ya Allah. Pagi dia, tengah hari dia, petang pun kat situ juga. Tak boleh jadi ni. Aku sebagai pekerja yang baik kena tegur ni. Okeylah. Dah. Oi. Apa hal kau mana? Kau ni dari pagi. Apa halnya? Tak ada kerja ke? Tak ada kerja Apa tak ada kerja? Kau tengok tak semua orang tengah busy tapi kau dari pagi, tengah hari, petang, air yang sama, makanan yang sama. Oh apa ni? Mana ada air yang sama? Ini air aku ada 12. Ada 12? Habis tu kau asyik minum air ni je? Tak buat kerja? Fan. Nanti dulu. Apa salah aku? Kau ni pernah pasal tak habis-habis. Kau nak marah, nak overthinking. Sekali lagi. Aku tak puas hati betul lah dengan Rizal tu. Apa pasal? Dia daripada pagi, petang sampai malam-malam pun ada kat situ. Asyik minum air dia tu yang dia kata ada 12 air tu. Yelah, tapi bukan duk rumah kau. Biarlah dia. Masalahnya... Dia tak buat kerja. Biarlah, bukannya kacau kau punya gaji. Tapi semua orang kena buat kerja. Ada kau ni teruklah overthinking. Tak habis-habis overthinking. Nanti salah macam mana? Salah ke aku overthinking ni? Tak salah. Tapi bahaya. Bahaya dia kenapa? Ada klimaknya kita akan bincangkan sebentar nanti. Tapi apa-apa, Assalamualaikum. Salam Malaysia. Dani anda sedang menonton Cuisik Jangan Sentap. Saya Syarul Islam. Dan saya Irfan Syamina Sution. Pada pagi ini sebenarnya kita akan membicarakan tentang topik prasangka ataupun bahasa Inggerisnya prasejarah. Bukan. Overthinking. Bukan prasejarah. Overthinking. Itu awak sebenarnya prasejarah. Yes. Itu sebenarnya prasangka. Saya nak cakap prasejarah pula. Prasangka ni sebenarnya, Irfan, dia sebenarnya boleh jadi keadaan dia baik juga. Tapi ada juga keadaan yang kadang-kadang dia boleh juga menjejaskan iman. Okey. Maksudnya kalau kita terlalu memikirkan sesuatu perkara, terlalu berlebihan, mungkin boleh menyebabkan kita prasangka kepada orang lain dan boleh menjejaskan iman kita. Eloklah hari ini topik kita bicarakan tentang overthinking sebab kita akan menyambut malam ini Nisfu Syakban. Saya malam ni juga selain dari Nisfu Syakban, kawan saya kahwin. Okey. So saya nak kena fikir. So overthinking ni nak kena fikir pakai baju apa. Lagi. Nak bawa siapa. Tapi itu macam overthinking yang baik je. Tengok nak bawa siapa. Kalau bawa tu nanti nak jumpa kat sana. Jangan. Macam banyak benda lah kita fikir. Tapi kita nak tahu juga sama ada lelaki ataupun perempuan yang paling banyak overthinking, Fan. Nak tanya siapa ni? Kita tanyalah. Orang luar dekat sana. Jom kita silakan mereka. Lelaki atau perempuan overthinking? Perempuan kot. Perempuan. Sama perempuan. Perempuan. Overthinking? Maybe perempuan kot. Perempuan Perempuan kot. perempuan. Lelaki. Perempuan kot. Mesti lelaki. Perempuan.
Perempuan. Saya rasa dua-dua. Sebab saya pun overthinking. Ramai yang cakap perempuan lah, Fan. Itulah tu. Kenapa, Tapi ada juga yang bercakap berdua-dua pun ada overthinking juga. Rasanya kan macam lebih kepada individu itu sendirilah. Tapi saya bukan orang yang pakar. Bukan saya yang patut jawab soalan ni. Siapa yang nak jawab soalan kita, Syai? Saya rasa perempuan. Tak, kita nak bawakan kepada anda dua orang panel di studio hari ini. Kita bersama dengan Profesor Maknya Dr. Muhammad Nur Muhammad, Pensyarakanan, Akademi Pengajian Islam dan Contemporary UiTM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Doktor ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Makin sihat ni. Makin sihat. Doktor overthinking lah. Tu yang makin banyak. Tu. Tak, sebab tak overthinking, jadi relax biar aja ni. Relax dia aja, faham? Yang overthinking mungkin seorang lagi ni. Kita bersama dengan tak lain tak bukan seorang selebriti, Ejai Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari fikirannya tenang? Tenang dan sangat tenang. Dan terasa macam terganggu bila lihat semua. Kenapa terganggu pula? Dari tadi jadi pera ni lah, jadi klimak lah. Kan? Saya duk tu fikir apa klimak ni, apa benda ni? Nampak dah overthinking dah. Dah overthinking dah. Tak boleh lah macam ni, kita kena bagi dia nyanyi lagu depan ni. Oh, dia tenang. Itu sebenarnya. Tapi bila kita cakap pasal prasangka ataupun overthinking ni sebenarnya, Doktor, dia nak cakap macam mana bukanlah nak cakap daripada lahir, tapi benda tu macam sebati dalam diri kita kadang-kadang. Pendapat Doktor macam mana? Dia gini sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya semua orang berfikir. Thinking okey. Dia yang masalah tu over kan. Dia benda lain pun sama juga. Kita buat apa-apa pun okey. Bila over masalah. Dia bila berlebihan. So berfikir ni macam saudara kata tadi, semua orang berfikir. Memanglah semua manusia berfikir. Tapi bila over ni saya rasa tak semua. Setengah-setengah orang yang membiarkan cara tabiat dia berfikir jadi lama-lama jadi over. Yang tu sebenarnya bila dia berkait dengan sampai satu masa disorder kot. Dia disorder ni maknanya tak orderly lah kan. Dia tak macam biasa lah, tak macam biasa. Dia ada thinking, overthinking, lepas overthinking ting-tong lah. Dia macam tu lah kan. Disorder. Disorder. Ting-tong. Ting-tong tu dah tak fikir apa dah. Oh, itu atas lagi lah. Yang tu dia, Doktor. Ting-tong tu dia sekarang. Awak overthinking tadi kan? Sketsa cakap apa? Doktor, saya nak tanya juga kan tadi Doktor cakap daripada dia thinking, overthinking dan terus kepada disorder kan, bukan kebiasaan. Jadi kalau kita nak fahami bagaimana otak kita ni berfungsi, dinamika otak kita ni bagaimana boleh menyebabkan seseorang itu berfikir secara berlebihan sebenarnya. Berbeza dengan orang yang lain. Soalan macam final exam. Barulah tanya doktor. Baru tanya doktor. Baru kena dengan soalannya. Final exam master ni. Dia gini, nak mudah faham pasal bahasa orang awam kita lah. Otak kita ni, dia daripada level kita fikir dan tahu, fikir, faham, sampailah satu tahap yang lebih tinggi tu, dia boleh buat kerja analisis dan sintesis. Dia bagi soalan susah. Kita jawab jawapan dia. Kita bagi jawapan pun level PhD kan. Ada sintesis, faham tak? Kita keluar dulu ni. Kamulah sembang dulu lah. Sembang dulu. Bukan fotosintesis, Syai. Sintesis lain. Bukan foto. Bukan foto. Dia analisis dan sintesis ni keupayaan akal kita, otak kita. Otak kita ni ada keupayaan tu. Tapi kalau kita tak gunakan sebetulnya function tu, kita tak analisis data yang betul, kita tak analisis ilmu yang betul, tak rujuk benda. Yang tu yang kadang-kadang kita duk pakai semua benda sebagai asas kita, akhirnya overthinking lah. Contoh kita kata tadi nak naik lift tadi, tekan 3 kali tak nyala. Jangan cakap itu komplain. Ini contoh. Jangan nak komplain. Dia bagi komplain timeline. Jangan bagi contoh. Overthinking sangat. Okey, tak boleh. Bila biasa datang tekan sekali, okey terus. Hari tekan 3. Oh, ni mesti ada benda tak elok nak jadi ni. Dia overthinking. Padahal tak ada kaitan apa pun. Dia tidak menganalisis data yang betul. Okey. Itu sebab kadang-kadang kita sebut jump to conclusion orang kan. Kau fikir apa, ikut suka kau je. Macam itulah lebih kurang. Sebenarnya bila kita gunakan otak kita dengan fungsi yang betul, kita berfikir dengan data yang betul, analisis, sintesis ni maknanya menghasilkan satu maklumat baru. Jadi maklumat yang kita hasilkan daripada pemikiran kita tu
adalah yang betul. Ya. Selalunya yang jadi serabut yang dihuru-hara pasal kita tak pakai data yang betul. Tak pakai, dia tak fikir dululah maksudnya. Kita pakai tengok jeling-jeling. Ni ada benda ni kan. Dia tak pakai fikiran dia dengan betul lah. Terus fikir. Function yang betul tu dia tak digunakan. Tapi kalau data yang betul, contoh. Dia test buat ni kalau dalam dunia pendidikan kan dia buat tesis nak buat research kan dia test banyak kali akhirnya 40 kali test 39 kali jadi macam tu. Yang tu kebarangkalian tepat. Barulah kita boleh buat conclusion. Dia tak adalah sekali jadi terus sakit kepala. Faham. Okey, itu penjelasan. Tadi Ijai macam faham. Dia macam tak guna otak. Pasal Sebab biasa berlaku benda macam ni. Bukan bahasa kat universiti dah tu. Bahasa kita. Bagi orang faham. Macam selalu je. Bukanlah selalu tak guna otak. Tapi macam selalu je. Masya Allah. Masya Allah. Nampak dia tengah analisis dan Saya cuba memahaminya lah. Dan saya dapat jugalah apa benda yang selalu ke overthinking ni, Jai? Kalau untuk saya tu kadang-kadang adalah tipulah kita sebagai manusia tak laluinya kan. Kalau kadang-kadang ada tu kita kena fikir balik. Tengok pada harian yang kita buat sama macam ustaz cakap tadi. Apa harian kita? Kalau harian kita banyak melihat benda-benda yang negatiflah kita. Banyak mendengar benda-benda yang negatiflah kita. So saya sebagai manusia biasa standard. Jadi saya nak elakkan benda tu melihatlah apa tahu video ceramah ke kan kita tengok apa hukumnya kalau kita terlebih overthinking yang tak baik ni kan apa hukum dia so automatik kita akan jadi macam tak apalah kan? Kita abaikan perasaan tu macam itulah kita gunakan kalau pun saya akan menghadap ilahi lah alhamdulillah menghadap ilahi saya akan berjumpa tak jadilah aku saya tak salah dan kepada Ijai sendiri kan kalau tadi kita dah dapatkan pendapat orang ramai tentang lelaki atau perempuan yang overthinking. Jadi mengikut pengalaman mengikut pengalaman Ijai sendiri dalam dunia industri ni misalnya, lelaki atau perempuan yang lebih overthinking? Kalau saya lihat kalau saya kat atas stage lah ini pengalaman sendiri lah kebanyakan lelaki. Overthinking. Tapi dia bergantung juga. Kalau atas stage perempuan pula overthinking. Ini yang saya tahulah. Perempuan akan overthinking dengan perempuan, lelaki akan overthinking dengan lelaki. Contoh dia. Maksud saya tahu juga. Cuba detailkan sikit. Contoh yang ni saya tak dapat jawapan dia, tapi itulah hakikatnya. Nampak saya senang kerja kan. Tapi ada itu juga tahu dia punya betulnya juga kadang-kadang lelaki ni dia rasa dinilai oleh lelaki juga. Macam tu maksud saya. Kalau perempuan ni dia dinilai oleh perempuan. Dia ada fikiran macam tu. Aku yang pernah rasa macam tu Mungkin cuba tanya doktor apa jawapan sebenar. Apa sebenarnya tu doktor? Ada sikitlah rujukan. Saya cara berfikir orang lelaki dan orang perempuan. Orang lelaki orang perempuan ni orang lelaki otak kita dia panggil cubicle. Cara kita berfikir cubicle. Dia kubik. Kotak-kotak. Satu masa satu je function. Sebab tu orang lelaki tak boleh fikir banyak benda. Dia tak boleh multitasking. Yes, betul. Ada tak masa dia kadang-kadang tak function langsung? Saya dah tak function dah sekarang. Kalau tak function langsung tu tintong. Tu tintong. Doktor tintong sekarang ni. Dia bergerak. Dia bergerak. Dia berfungsi lah. Tapi kita tak mampu nak gerakkan banyak perkara, banyak pemikiran dalam satu masa. Orang perempuan dia interconnected. Sebab itu kalau bab cemas, panik orang perempuan dulu. Ini betul. Dia bawa kereta, bila nampak lori kat depan, dia akan fikir kalau straight accident, kalau posisi sini jatuh parit, kalau posisi sini naik divider kan. Last kali dia tak buat apa-apa. Berhenti. Ini masalah besar ni. Akhirnya kena langgar jugalah kan. Allahuakbar. Orang lelaki cara dia fikir lori elak masuk parit. Accident juga. Dia nampak macam sama accident. Tapi cara berfikir buat keputusan tu lain sebenarnya. So orang sebenarnya ada kot kelebihan sikit orang perempuan berfikir lebih over. Kompleks. Lebih kompleks. So kita tak kata itu satu benda kelemahan bukan? Masing-masing ada kelebihan. Kalau semua lelaki pula relax sangat. Dia santai sangat. Betul juga. Saya ada satu cerita. Cerita ni cerita betul. Rumah kat kampung kita rumah jauh-jauh kan rumah. Ada satu rumah ni dia agak jauh dan mak dengan ayah dia kerja jual goreng pisang dekat luar sikit daripada kawasan rumah dia.
Satu masa tu rumah dia terbakar. Okey. So dua-dua mak dengan ayah ni naik motor balik cepat-cepat. Belum berhenti motor, mak dah terjun. Mak ni dia dah fikir macam anak ada dalam rumah tu. So dia dah terjun, dia masuk langgar pintu yang ada. Dia lebih panik kan. Itu pengorbanan seorang mak hasil daripada cara thinking dia. Ayah ni pergi parking motor dulu, nampak macam tak sayang kat anak je kan. Tak dia tenang. Itu solution yang dia dapat sebenarnya. Parking motor, kalau dia lompat sama, dua-dua jatuh. Betul juga. Dia parking and then dia pergi pusing rumah kampung ni rendah je. Dia pusing, dia dengar kat mana suara anak dia menangis. Dia lompat ikut tingkap, dia buat keluar. Saya selalu buat teka-teki dengan anak murid. Siapa yang selamatkan anak tu? Okey. Jawablah, dia bagi teka-teki. Ayah. Dua-dua. Cara masing-masing. Dua-dua cara masing-masing. Cara masing-masing. Kalau mak tenang sangat, ayah lagi tenang, lagi teruk. So, masing-masing ada cara dan saling melengkapi lah. Yes, betul. Okay. Faham. Baik. Itu yang kita boleh fahami tentang konteks cara pemikiran lelaki dan wanita sekarang ni. Rifat tahu juga sebenarnya dari segi Islam, bagaimana psikologi yang boleh kita fahamkan. Tetapi kita nak tanya selepas ini. Betul. Ini kita akan bertirai seketika. Teruskan bersama kami dalam Cuit Sikit, Jangan Sentak. Mi 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MERS dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Istiadat pembukaan penggal ketiga Majlis Parlimen ke-15 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Saksikan secara langsung Majlis Penuh Istiadat 26 Februari 2024 di saluran rasmi YouTube Parlimen Malaysia. Saksikan perasmian penutup program Madani Rakyat yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim secara langsung dari perkarangan Kompleks Sukan Kuala Selangor pada hari Ahad 25 Februari 2024 2.50 petang hanya di TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik. Kini kembali. Baik, kembali bersama kami dalam Cuit Sikit Jangan Sentak untuk topik kita pada pagi ini iaitu tentang prasangka ataupun bahasa Inggeris ni bukan prasyarat. Bukan prasyarat. Overthinking, Syai. Okey. Dan kalau tadi Ifan terus nak bertanya kepada doktor berkaitan dengan kalau kita fahamkan tentang prasangka ini tadi dari segi saintifiknya. Tapi kalau dari psikologi Islam, apa yang boleh kita fahami sebenarnya, doktor? Sebenarnya prasangka ni kan Allah dalam Quran pun Allah pesan ijtanibu kathiran minaz-zann, jauhi kebanyakan daripada prasangka. Sebab mungkin ada, kita tak nafikan prasangka baik ada. Sangka baik, kita tahu sangka baik kan. Sangka baik tu mungkin positif lah. Tapi jauhi kebanyakan daripada prasangka ni. Sebab inna ba'daz-zanni ismun, Tuhan kata. Sesungguhnya kebanyakan ataupun sebahagian besar prasangka overthinking ni sebenarnya dosa. Bawa kepada salah. Bawa kepada keburukan. Bawa kepada keburukan, betul. Ya. Sebab itu Allah Islam ni agama ilmu, agama senang saya kata agama yang berdasarkan fakta dan data. Dia bukan pakai ikut thinking sendiri and then buat conclusion, itu yang akan jadi macam-macam. So kalau kita berdasarkan ilmu, berdasarkan data, dia akan jadi lebih selamat lah pasal contoh ya, kita tengok orang buat lie detector tau. Lie detector tu dia boleh detect kita menipu ke tidak. Sebab apa? Dia dah test beribu ratus ribu kali dah. Alat tu
kalau orang menipu dia cakap macam kejap-kejap macam tu kan, kejap-kejap. Ada je benda tadi. Contoh. Pasal dia ada kaitan. Dalam lain, luar lain, dia jadi macam ada benda tak kena. Tak sing lah. Tak sing. Boleh language dia lain. Kalau lagu dia tak match. Tak match. Itu keluar muzik tau, dia tak match. Dia tak gitu-gitu. Tak masuk-masuk aja. Tak masuk. Yang salah. Banyak lagi Zila tak masuk lagi tu apa lagi. Tapi Jai, tapi kalau kita cakap pasal overthinking ni, selalunya dia jadi sebabkan trauma ataupun ada benda yang jadi sebelum ni yang buatkan kita hari ni jadi overthinking. Jai, mungkin ada sekejap, doktor bunyi macam tak silent je phone. Silent kejap. Lepas tu kita sambung balik. Overthinking sangat. Macam mana tu sebenarnya? Ijai ada trauma ke sebelum ni? Kalau nak ikutkan ada lah. Tapi itu bila kita sebelum masuk industri, so kita akan menghadap mungkin keluarga dan jiran-jiran saja. Jadi kita menghadap benda tu, lemak. Tapi kita macam mana pun kita nak perbetulkan benda yang tak betul. Okey, tapi orang tetap juga overthinking juga. Okey, jadi kita jadi trauma lah. Tapi bila kita dah masuk industri, kita kena menghadap ratusan ribu orang. Jadi ada, kalau kita tengok bahagian komen, ini. So, lama-kelamaan trauma tu menjadi satu sabar untuk saya. Saya anggap itu adalah satu sabar yang Allah bagi. Itu sebenarnya yang dia sebut, dia cuba analisis benda-benda tu. Tapi sebenarnya benda tu tak penting pun sebenarnya kan. Betul. Itu bukan data yang penting. Tapi of course lah bila orang haters kan. Macam orang kata kita komen macam dia, kita padahal 3 je ada. Kita masukkan dalam tu dah serabut. Awak pula artis macam mana? Follower berjuta. Trauma kan? yang awal tu follower tak apa. Tak ada masalah, 3 orang follower. Yalah, saya menang sempat. Tenang. Tapi macam Jai, apa keadaan yang mungkin buatkan kita ni rasa macam betul-betul down lah Jai? Kadang ada masa kita ni bukan berada di mood yang okey. Kita bukan berada di klimak. Di klimak ya. Dan ada masa bila dihentam tu kita rasa ya Allah, aku tak nak hidup dah. Pernah ada. Sebab saya pun artis juga. So saya banyak kecaman diterima oleh Syah sebelum ni cerita saya tak boleh nak luar. Apa untungnya untuk kita? Apa untungnya untuk kita? Kita kena faham Allah dah bagi rezeki untuk setiap orang. Jadi kalau kita layan apa yang haters tu cakap, kita sendiri yang akan kalah. Tak ada siapa yang boleh bantu diri kita kecuali diri kita sendiri. So Allah akan hadirkan setiap ujian. Kalau hari ini kita celik mata, ya Allah, apa ujian yang Allah nak bagi hari ini? Antara ni benda-benda yang macam ni, kita kena lawan dia dengan baiklah. Macam yang doktor cakap tadi, kita agama yang berdasarkan fakta. Ilmu. Kita gunakan benda-benda tu. So harian kita tu kalau boleh kita elakkan mendengar atau melihat benda-benda yang negatif lah. So kita jangan layan benda-benda ni. Jangan layan. Dia dah sampai kepada prasangka baik. Bersangka baik dengan takdir. Berdamai dengan takdir. Ya, berdamai dengan takdir. Sedap. Salin lah aku bagi quote. Salin pula. Salin berdamai dengan takdir. Nanti saya buat lagu. Baik, kalau pengalaman sebagai seorang selebriti. Tetapi doktor, kalau kita sebagai orang biasa, saya orang biasa, saya selebriti lain lah. Saya orang biasa, doktor. Jadi kalau kita nak bicara tentang bagaimana kita nak kawal perasaan tu yang susah sebenarnya doktor. Sebab kita nak fahamkan konteks pemikiran orang tak sama, setiap orang lain-lain. Jadi nak mengawal itu bagaimana? Nombor 1, kita kena biasakan kita berfikir atas kapasiti data yang betul saja. So ini penting sebenarnya pasal kita ni budaya kita, tabiat kita suka wujud macam-macam benda viral pun kita masuk. Kita dah mix benda penting dengan tak penting, kemudian hasil pemikiran kita sebenarnya dia menghasilkan satu benda kadang-kadang menakutkan. Kadang-kadang dia tak betul lah, sebenarnya tak lebih pada tak betul. Dia boleh jadi berdasarkan pengalaman. Orang yang ada banyak pengalaman, dia boleh jadi traumatik. So dia macam tadilah, biasa tekan sekali okey. Ini tekan 3 kali pun tak jadi. Ada benda tak betul ni. Dia dah jadi trauma. Dia dah jadi trauma berdasarkan pengalaman. Mungkin pengalaman baik, pengalaman negatif ke tak kira. Tapi dia buat kesimpulan berdasarkan pengalaman. Yang kedua, dia overload dengan ilmu. Boleh jadi juga. Yang tadi overload dengan pengalaman. Yang ni overload dengan ilmu pun boleh jadi. Ni orang-orang yang kita nampak bijak. Nampak saya macam bijak. Saya tak kata kat siapa-siapa. Semua nak mengaku. Saya macam dia, cerita kawan dia. Sebab bila kita jawab, kita kena tengok kat host. Okey. Dia bila terlalu banyak overload information,
dia yang tu yang akan mix and then kita salah buat keputusan. Ya. Faham. So kita kena bijak. Tadi soalan tadi tu kita kena bijaklah. Differentiate ataupun kenal pasti mana yang sebenarnya data yang berkaitan. Pengalaman-pengalaman yang berkaitan saja. Ya. Mungkin macam contoh macam yang Ijaz sebut tadi. Kalau kita ada contoh artis lain contoh yang dia boleh hidup dengan tenang, dia tahu cara nak. So itu rujukan kita. Macam mana pengalaman dia boleh membantu kita. Jangan terus duduk dalam toxic. Betul. Itu dia akan menyebabkan kita tak tahu macam mana nak selesaikan. Tapi doktor jawapan. Bukan sahaja kita kena bijak memikirkan sesuatu perkara, tapi saya rasa emosi juga main peranan. Maksud kalau kita terlalu beremosi, sebab itulah kita overthinking macam tadi. Tak macam tu. Macam tu. Saya emosi. Aku tak overthinking. Kita nak kena balancekan antara betul lah. Dia IQ dan EQ kan dia sekali. Benda tu berkait sebenarnya. Bila kita kadang-kadang ada satu istilah dipanggil sentimentalism. Ya, sentimental. Sentimentalism ni ada waktu-waktu tertentu kita guna sentimental lebih daripada guna ilmu. So itu sebab saya selalu kata kita kena guna ilmu lebih dulu daripada emosi. Dia dua-dua perlu tapi kita contoh kita tengok orang tu, kita sedih dekat orang tu padahal orang tu buat salah. Kita akan jadi siang kat dia, janganlah ambil tindakan dekat dia kan. Sentimental lebih padahal dia langgar undang-undang. Salah tetap salah. Betul. Ya, sebenarnya fakta kita jangan ketepikan, kita utamakan. Emosi itu dia membantu. Kena dua-dua kena kontrol lah. Dua-dua tu membantu kita. Tapi ada masa bila kita overthinking, bukan kita nak cakap emosi tu terganggu, tapi kadang-kadang bila kita terlalu overthinking, kita yang jadi emosi sampai memudaratkan diri kita sendiri. Tapi kita nak berehat sikit. Dah terbuka dah, takut. Benar break dah cakap suruh break. Kita nak break dulu Ifan. Kita akan kembali selepas ini dalam Cuit Sikit Jangan Sentap. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Kita hendaklah menghadapi dunia baru ini dengan berani dan keyakinan dan keazaman hendak hidup dan berjaya sebagai satu bangsa yang mulia. Hendaklah kita rela dan bersedia mempertahankan negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Saya percaya dengan semangat melahirkan masyarakat dan negara madani ini yang berteraskan nilai, kemanusiaan dan keyakinan serta membangunkan semula negara Malaysia merdeka dan berdaulat. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Saksikan perasmian penutup program Madani Rakyat yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim secara langsung dari perkarangan Kompleks Sukan Kuala Selangor pada hari Ahad 25 Februari 2024 2.50 petang hanya di TV1 saluran berita RTM dan RTM Klik. Cop. Terkejut saya. Semua orang terkejut tadi saya cakap cop. So kita kembali lagi dalam Cuit Sikit Jangan Sentap. Pastinya overthinking Fan. Tapi kita nak tahu juga apa sebenarnya the factor. Punca-punca. Punca dia. Punca factor kalau bahasa Inggeris. Betul. Betul kan? So kita nak tahu juga punca-punca overthinking ni. Kita nak tanya kawan-kawan kita kat luar tadi, kan? Silakan. Apa sebenarnya punca overthinking? Saksikan.
Contoh kalau macam kita tengok kat sosial media, macam kita tengok kejayaan seseorang itu dan kita akan bandingkan dengan kita, macam kita ni tak sampai setahap itu lagi, menyebabkan kita macam overthinking. Aku kena buat apa lepas ni, kena buat ni, menyebabkan kita overthinking, tak boleh fokus dengan kita yang kita kerjakan sekarang tu lah. Maybe sebab persekitaran kita, sebab selalu macam tengok dekat media sosial banyak sangat benda yang macam dekat Facebook curang ke apa ke, and everything tu memang akan bagi dia attract kita punya emosi. Orang selalu overthinking sebab TikTok dia selalu bagi kita info yang kita tak perlu pun. Daripada segi FYP tu. Contoh kita scroll tu kan. Sebenarnya info tu dulu zaman dulu mana ada benda macam tu. Kita tak perlu info, kita tak perlukan info tu. Tapi orang zaman sekarang ni dia based on that TikTok tu. Dia rasa macam information tu perlu. Jadi dia terlampau banyak information, terlalu banyak benda yang nak fikir. Itu pasal ada overthinking. Rasanya overthinking sebab maybe kurang info kot, sebab terlalu cepat buat judgemental kan, tak dapat lagi info sebenar, terus fikir things yang not happen yet. Boleh menyebabkan pergaduhan, boleh mengurangkan kepercayaan antara satu sama lain. Dia faktor persekitaran dan juga on the work stress lah. Work stress ni kadang-kadang ada yang unnecessary stress, ada yang benda yang tak betul. So biasanya secara amnya orang lagi suka mewairakan benda yang tak betul. So secara tak langsung benda ni boleh masuk dalam pemikiran kita dan mempengaruhi pemikiran kita. Dia punya akibat dia bila kita berfikiran negatif, dia boleh menjejaskan hubungan kita. Hubungan kita dengan saudara ke, anak beranak ke. Sebab apa, dia dah apa kata orang, dia dah buruk sangka. Akan rasa awkward lah, especially kalau kawan tu kawan baik tapi kita ada pemikiran yang tak baik tentang dia, mungkin akan merosakkan hubungan tu lah. Mungkin akan gaduh, ada perasaan dengki ke, macam tu lah. So tak bagus lah. Okey, itu dia di antara perkongsian tentang punca-punca berlakunya overthinking ini. Sebenarnya itu pendapat orang ramai. Tapi saya ada soalan daripada TikTok kita sebenarnya yang bernama Mariana Gonzalez. Dia bertanya kepada saya, antara punca-puncanya mungkin sebab dia terlalu banyak spend masa dekat sosial media dan terlalu membandingkan diri sendiri dengan pencapaian orang lain. Mungkin bila tengok husband and wife tu sweet-sweet, happy-happy, dia rasa macam kenapa aku punya keluarga tak macam itu, contoh sebab kan. dia single. Bukan, boleh jadi juga. Dia kata dia ada status relationship, okey ada. Jadi apa itu saya dia sebenarnya banyak faktor-faktor yang menyebabkan kita boleh jadi tabiat akhirnya kita jadi overthinking tu. Tapi dia bukan dalam masa sekejap. Ya, dia kalau sekali berlaku kita overthinking, esok dan itu lain. Yang kita risau ni takut dia sampai satu masa dia jadi disorder. Kita dah jadi tabiat kita. Saya rangkumkan pada dua faktor besar tu, overload information dengan overload experience. Dia terlalu banyak pengalaman. So dia tak boleh nak kenal pasti, identify yang mana yang dia perlu analyse betul-betul untuk buat satu-satu keputusan. Pengalaman ni pun dia rasa macam ni, yang ni pun dia rasa macam ni, akhirnya dia kata dah tak tahu nak buat apa. That's why kita boleh kenal simptom orang serabut, tak tahu nak buat keputusan, banyak sangat solution. Itu disebabkan oleh overload experience. Overload ilmu ni macam media sosial tadi. Kita dulu tenang kot kita hidup kat kampung. Ya, betul. Ya. Habis sangat berita daripada Tok Pengulu je lah. Itu je. So, nak overthinking apa lagi kan? Tapi yang ni Tok Pengulu cakap lain, kawan cakap lain, media sosial lagi lah. Grup ada 100 lebih dalam WhatsApp. That's why kita akhirnya kita tak boleh nak identify itu yang tadi disebut tu, kita tak ada ilmu. Tak cukup ilmu nak mengurus yang mana data yang patut kita guna, yang mana kita tak patut hirau. Itu jadi orang bijak lah. Dia kalau tak pandai urus yang tu, jadi kurang bijak. Contoh kurang bijak? Contohnya dalam bahasa yang tepat sekali lah. Cuba menahan diri. Tapi Jai, tapi sekarang ni dia ada sindrom FOMO. FOMO ni fear of missing out. Dia tak boleh nak ketinggalan daripada apa update-update media sosial. Itu antara faktor juga kepada itu sikap tu. Sikap betul. Apa benda yang dia buat tu dia rasa seronok. Dia rasa dia nak buat ni, contohnya dia nak bercerita buruk tentang orang. Itu sikap dia memang macam tu. Itu satu hari tak boleh. Ada juga yang doktor yang macam ni. Jadi kita sendiri kena elakkan kita berada dalam circle tu.
Nasib baik circle kita okey kan? Alhamdulillah hari Kalau ada yang suka macam tu Okey. Tapi bila kita cerita pasal media sosial sebagainya, itu sebenarnya doktor, benda tu kita tak boleh lari. Memang kita kena ada, bukanlah kena ada, macam selebriti macam saya dan Ijai memang kena ada media sosial lah. Tapi media sosial ataupun WhatsApp dan sebagainya itu macam satu keperluan sekarang ni untuk menjadi perantara mesej sebagainya. Kita faham macam yang mana? tu, tapi yang tu kena ada ilmu macam mana nak uruskan benda tu. Okay. Tips ni macam mana doktor? Tips dia kita hanya ambil tahu apa yang berkaitan dengan kita saja. Kadang-kadang kita ni duk tengok orang happy macam Ifan sebut tadi. Orang duk sweet-sweet apa semua. Tak berkaitan dengan kita pun. Kita bahagia cara kita, dia bahagia cara dia. Dan kalau kita sweet tak masuk Facebook pun tak ada kesan apa-apa, tak ada kurang apa-apa pun. Dan tak semua benda orang perlu tahu. Tak perlu semua, tak semua perlu tahu pun. Dan bila kita tengok benda tu, kita rasa macam, kenapa aku tak ada orang tahu Padahal tak ada kena-mengena. Benda itu yang overthinking. Itu yang overthinking. Kita kena tahu batas. Bila kita tahu yang tu, insya-Allah, itu maknanya dah jadi orang bijak lah. Kau tadi kamu macam terasa dengan doktor cakap Tak ada. Aku tak ada pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman betul lah. Yang bersweet-sweet semua tu. Sweet semua tu. Aku tak tunjuk ke orang. Tak tunjuk. Yes. Sebab itulah dia yang bijak lah. Ifan dah kawan yang bijak. Satu lagi, orang yang ada 3 orang follower, dia tak banyak masalah. Like pun kadang-kadang tak ada kan? Tak ada. Like sendirilah. Like sendirilah. Aduh, okey doktor. Tapi kan kalau kita membincangkan tentang topik overthinking ni, kalau kita biarkan boleh memudaratkan kesihatan fizikal kita, misalnya boleh berlaku penyakit seperti generalized anxiety disorder kan. Jadi bagaimana kalau kita nak tahu tentang kesan jangka pendek dan jangka panjang daripada overthinking ni yang kita boleh elakkan sebenarnya? Okey, kesan dia sebenarnya banyak kajian-kajian dibuat. Dia boleh bawa kesan pada penyakit sebenarnya juga. Fizikal. Jantung kesan. Kalau kita dah berdebar sepanjang masa kan, jantung kita pun kena hidup cara tenang juga. Boleh bawa pada penyakit-penyakit alergik, penyakit kemurungan pun boleh bawa. Yang tadi tu generalized anxiety disorder tu, sebab dia jadi terbayang-bayang. Benda tu tak berlaku. Saya ada satu buku dulu saya baca. Buku tu saya menariknya pasal dia tulis bahasa Terengganu. Buku tu bahasa Terengganu, satu buku. Dia tulis dalam tu 99% hak mu fikir dok jadi pun. Dekat Terengganu ni. Itulah. Terus kecek Terengganu. Tapi nak baca buku tu kena pandai bahasa Terengganu lah. Kamar dia kata macam. Tak, sebenarnya benda yang kadang-kadang kita duk fikir ni tak berlaku pun. So bila kita dah kesan benda tu, yang kita banyak duk fikir, duk takut tak berlaku, kita kena back off. Yang maknanya kita dah keluar border tu. Kita dah start fikir benda yang tak perlu. Saya share, saya sebenarnya ada satu kesan dalam hidup saya. Saya jaga asrama dulu. Ada seorang pelajar perempuan ni, dia duduk kat asrama saya tu. Orang cakap dia ada masalah pasal dia tak kawan orang. Jadi saya tanyalah dia, saya kata kenapa tak nak kawan, kalau awak sakit siapa nak tolong awak? Dia pun macam tengok dia tenang. Saya yang saya tertarik tu pasal dia tenang. Orang tenang sangat hidup dia. Saya kata kalau awak tak kawan, awak ada masalah sakit, siapa nak tolong? Dia tengok. Dia kata ustaz kan pegawai. Pegawailah yang tolong. Itu solution. Dia mengajar saya berfikir tentang solution. Simple je hidup ni sebenarnya. Betul. Saya kata okey, awak perempuan. Kalau awak perlukan orang perempuan yang nak tolong awak, siapa nak tolong awak? Perempuan, mak saya lah. Senangnya hidup dia. Solution. Bila perlu orang perempuan, mak perempuan. Takkan salah kan? Saya kata mak awak duduk dekat jauh. Awak duduk asrama. Macam mana dia nak tolong? Call lah. Simple. Adakah ini ada masalah mental kan sebenarnya? Pemikiran dia tak menyimpang bagi saya. Dia berfikir solution. Yes. Kita kadang-kadang duk fikir masalah. Betul. So kita tak jumpa solution pun. Itu yang jadi serabut. Tapi tak adalah sampai terlalu tenang sampai tak jumpa solution yang betul. Tapi sebenarnya benda yang kita patut belajar, kita ada masalah, kita perlu cari solution. Dan solution tu sebenarnya tidak menyelesaikan semua masalah. Tapi dia selesailah masalah tu kan. Saya belajar daripada situ, saya kata senang. Kalau lapar, makan. Betul. Mengantuk, tidur. Tapi
Kadang-kadang kita lapar, kita tak makan, duk cari alasan macam-macam, duk fikir. Akhirnya sakit gastrik. Banyak kerja nak buat, macam-macam. Betul. Tapi masalah yang berlaku kadang-kadang pasal overthinking ni, dia tak semudah makan, lapar makan, ngantuk tidur. Saya pun cerita fikir macam mana cerita doktor tadi, macam mana doktor boleh ada asrama perempuan. Dia macam overthinking. Macam mana doktor boleh ada asrama perempuan tu overthinking juga. Tapi dia macam pelik kan. Tapi Jai, doktor cakap tadi berkaitan dengan back off atau move forward. Macam mana kalau kita sebagai awak lah, macam nak move forward ataupun move on daripada situasi tu? Sama juga. Kita jangan terlalu berfikir benda yang tak bagus. Apa sama macam perempuan tadi? Tak adalah. Lebih kurang juga. Lebih kurang. Pengajaran. Ya, pengajaran. Lebih kurang juga. Cuma banyakkan buat harian kita dengan benda-benda yang baik. Mendengar yang benda yang baik, melihat benda yang baik, insya-Allah. Sebab overthinking ni biasanya berlaku daripada hati pergi ke mulut, pam, tanpa kita berfikir. So hati ni, that's why Allah bagi iman tu dekat mana. Iman ni lah yang membantu diri kita untuk elak daripada benda tu. Iman adalah ada benda tu, insya-Allah kita boleh move on lah, insya-Allah. Kita tak nak tahu lah benda tu, tak ada untung untuk kita. Betul. Itu cara untuk move on ni lah. Baik. Maksudnya kita ketepikan perkara yang tidak penting itu kan. Kalau kita tak boleh move on, itu masalah kepada diri kita juga. Kita tersekat di skala yang sama. Antara kita yang overthinking ataupun orang lain yang overthinking, kan, kita sendirilah. Mungkin ada satu tempoh lah, mungkin ada masa kita boleh move on dengan cepat, tapi paling lambat Jai, kita boleh move on, kita boleh ambil masa berapa lama untuk move on? Senang sajalah. Sama juga macam kita cakap, hati kita pergi ke akal dan bercakap, aku tak nak ambil tahu ini semua benda yang tak bagus. Dil to pagal hai. Dia ada kajian dia kata suka dia 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan lama. Tapi kalau berlarutan, yang tu disorder. Yang tu dah jadi masalah untuk diri dia lah. Baik, betul lah. Ya. Okey, Cuk. Okey. Kita nak tahu selepas ini daripada doktor sendiri, apa amalan yang kita perlu lakukan untuk mendapatkan akal fikiran yang lebih kuat dan lebih sihat. Tapi selepas ini, jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Cuit Sikit. Jangan sentap Cuk. Anda, agenda penghijauan Malaysia dilaksanakan mulai tahun 2021 menerusi kempen penanaman 100 juta pokok. Pokok? Maksudnya semua jenis pokok. Tumbuhan berkayu yang mempunyai akar, batang, dahan dan daun. Bersama kita jayakan kempen penanaman 100 juta pokok. Terima kasih kerana menghijaukan Malaysia. Pokok kita, kehidupan kita. Marilah bersama-sama menjayakan program penghijauan Malaysia. Kita patut jadi negara sihat. Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Tapi Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Berapa paket gula orang beli? Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan 1 paket. Gula untuk pagi lah selepas masa buat air. Petang kita kena masak. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah. Kalau overthinking kena keluarlah selalu. Keluar bawa isteri dan anak jalan-jalan, relax sekejap. Family time sekejap. Saya cerita kat kawan. Lepas tu bila dia bagi solution lain daripada yang saya overthinking tu, so dia dah berkurang dah overthinking tu. Tengok movie ataupun buat aktiviti yang riadah. Relax-relax dulu. Lepas tu
try positifkan diri lah. Bercakap dengan kawan-kawan kot. Kita bercerita, luahkan perasaan kita pada kawan-kawan ke. Lepas tu kita tenangkan diri je lah. Cuba untuk bertenang. Lepas tu pergi dekat tempat yang tenang-tenang lah, yang lapang-lapang, ambil angin, and then baru fikir balik benda yang overthinking tu lah. Kiranya macam we put it in a positive side lah, macam tu lah. And then take your time off about 30 minutes, and then kita fikir kepada solution lah. Kalau saya more kepada fikir lebih pada positif lah. Maksudnya kalau tahu pun kan kita fikir pro and cons, tapi yang cons tu mungkin saya akan fikir okey tak apa, tu nanti saya akan fikir yang pro dia lah, yang lebih positif, buat dulu yang positif tu. Sebab kalau more kepada negatif tu nanti lama-lama tak buat dah. Lepas tu mungkin dari segi hubungan pun kalau lebih pada negatif, nanti hubungan pun jadi lebih negatif. Kalau terlampau overthinking, kita sendirilah, self kita dia sendirilah kan. Dari segi macam, selalunya perempuan dia suka shopping, suka buat benda-benda yang bolehkan release dia punya stres. Macam tu lah. Kadang-kadang kalau persediaan tu tak cukup, faktor-faktor tu akan menyebabkan orang tu akan overthinking. Sebab dia tak prepare everything, dan dia akan menjaga negativity lah rather than positivity. Tapi kalau you confident, benda tu akan jadi in your good hand, overthinking itu tak akan wujud lah. Banyak rupanya cara kita nak atasi masalah overthinking ni. Salah satu contoh yang terdekat dengan kita adalah macam doktor sendiri, dia tak nak wife dia overthinking, dia bawa wife datang studio. Kan senang cerita, tak payah nak bawa balik sampai ke rumah doktor kan? Ada solusinya. Itu dah overthinking tu. Dia yang overthinking. Sebab saya bawa nanya memang saya bawa selalu. Buat selalu kok. Syairul yang overthinking sekarang. Saya kena berhenti overthinking lah. Untuk selesaikan Abang Syairul, doktor, apa di antara amalan-amalan kita boleh lakukan untuk kuatkan minda kita dan berfikir secara sihat, lagi-lagi amalan Nabi Muhammad SAW yang boleh kita ikut, doktor? Okey. Nombor 1, amalkan prasangka baik. Okey. Itu yang berlawanan dengan yang kita duk bincang dari tadi lah. Prasangka baik ni sebenarnya bersangka baik dengan takdir Allah. Apa yang berlaku pada kita sebenarnya ada hikmah. Kita selalu sebut kan. Kita selalu sebut, tapi dari segi kepercayaan itulah. Yang kedua, Rasulullah pesan kaedah atau cara macam mana kalau kita dalam keadaan serabut, kita dalam keadaan resah, tak tahu nak buat keputusan ke ataupun fikir banyak sangat. Rasulullah kata, bila hati aku resah, aku tenang dengan melihat air mengalir. So ini kaedah yang praktikal lah. Boleh kita tengok air mengalir. Ada orang kaya kan dia buat air pancur, air terjun kan. Kalau miskin air shower pasang. Air kolam. Tak ada. Jangan doktor dia pakai gayung tau. Pakai kolam kat rumah macam mana? Kat depan rumah boleh longkang tu lalu kan. Dia ada air mengalir. Ada air betul lah. Kan orang pergi kat air terjun apa semua kan. Yang kedua, tengok pokok-pokok hijau. Juga boleh menenangkan. Itu ada kajian saintifik sebenarnya kat pokok-pokok hijau. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang ceria, orang-orang yang positif. Saya. So visi saya. Kan? Elakkan daripada orang yang negatif. Selesai masalah. Aku sedih depression tengok. Tambahan dia ialah bergaul lah dengan orang-orang yang berilmu. Dengan orang dengan ulama. Kita selalu sebut macam tu kan. Orang baik-baik ni, orang soleh ni, dia akan bagi aura-aura yang positif pada kita juga. So kalau kita serabut, tak tahu nak pilih, jumpa orang pandai, jumpa orang bijak tadi, dia pun ajar kita cara nak kenal pasti. Yang ni kau tak payah fikir, yang ni kau cuba fokus yang ni. So akhirnya membantu kita. Betul. Situ kaedah dia. Sebab dalam Quran pun dia sebut fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bila kita buntu tak tahu nak ni, tanyalah orang-orang yang arif, orang-orang yang alim, orang yang tahu. Itu kaedah dia lah. Daripada tadi sebenarnya kita cakap pasal circle kan, maksudnya circle ni memang main peranan yang sangat besar dalam kita punya kehidupan seharian untuk kita tak overthinking. Macam mana kita nak select orang-orang yang perlu ada dalam kita punya circle ni sebenarnya? Macam mana untuk dan yang ada untuk kita tapis keluar? Okey. Benda ni tak boleh select sebenarnya. Kita tak boleh jadi select. Macam saya jumpa awak kan, tiba-tiba saya masuk dalam situ. Kita tak tahu kan, kita tak tahu dia jenis macam mana. So bagi saya susah soalan ni. Sebab kita tak tahu orang tu macam mana. Kita bukan Tuhan, kita tahu apa yang
yang ada dekat diri dia. Okey, tapi kalau contoh kalau kita bagi masa dekat hubungan berkawan ni, contoh setahun dah kenal dia kan. Okey. Kalau tengok dia macam okey tak okey, nak tapis dia macam mana? Setakat sejamnya awak rasa saya okey. Setakat sejam tak beri kesan sangat. Tak beri kesan sangat. Kena lama 2-3 hari kan. Overthinking rupanya. Kan. Lepas tu kalau lepak je, orang tu, orang ni, orang tu. Allahu Akbar, kau di tempat yang salah ni. Jadi saya Gostan, kena cari orang yang kau nak tempat lain. Yang datang kat saya tak apa. Kalau tak ada dia, datang kat saya. Kalau sembang pun benda yang baik. Tapi kalau orang yang datang, kau tahu tak? Allahu Akbar. Okey. Tambah dah belah kiri kita. Okey ke? Tak apalah. Harap yang terbaik ajalah. So kita go. Untuk elakkan kita berada dalam circle ni. Tapi anda kata memang circle kita memang dah ada, kita cakap pun sama juga. Tak boleh nak buat apa, memang dah sikapnya macam tu. Jadi kita terpaksa diam dan inilah pengalaman yang kita gunakan, pengalaman yang kita ada. Jangan kita sama-sama melayan lah. Tegur juga. Jangan. Bahaya sangat-sangat bila kita ada dalam circle yang macam ni. Apa kita buat pun semua salah nanti. Baik pun, kalau salah memang salah lah. Kalau baik pun salah. Malaikat pun akan salah di mata orang yang salah. Itu yang saya faham lah. Dalam tu ayat dia tu. Sampai tak terkomen. Sampai terdiam. Sampai tentang. Tapi doktor, sempena kita hari ni, malam ni kita sambut Nisfu Syakban. Mungkin ada orang ni dah overthinking sampai dia mengubah diri dia, doktor. Ada dulu mungkin macam saya, dulu mungkin jahat, jahil. Tapi sebabkan saya overthinking, mengubah saya jadi baik sekarang. Macam tu. Tapi ada yang the kontra. Daripada baik mungkin dia berubah jadi jahat sampai mudaratkan. Di Nisfu Syakban ni mungkin ada beberapa kata-kata yang boleh kita bawakan supaya mereka ni memohon kepada Tuhan untuk dimaafkan. Dia ramai orang bercakap tentang kemuliaan Syakban kan. Kemuliaan Syakban ni termasuklah malam Nisfu Syakban, amalan kita diangkat bertukar. Kita bertukar apa dia panggil rekod. Kita ada rekod baru untuk tahun berikutnya. Buku baru lah. Buku baru. So itulah sebenarnya yang kita kadang-kadang ada orang faham nak ubah berubah malam Nisfu Syakban. Nak buat amalan pun tunggu malam Nisfu Syakban. Sebenarnya bukanlah macam tu. Tahun baru Cina pun boleh kan? Ya, boleh. Tahun baru Cina pun masa kita hidup lagi kan. Dan Rasulullah sebut dalam banyak hadis sebenarnya kemuliaan Syakban ni semua orang akan dapat. Kita akan dapat kemuliaan Syakban ni. Kecuali yang ni kita betul elak. Kecuali orang yang syirik, kita tak masuklah kot. Mudah-mudahan. Orang munafik tak dapat kemuliaan. Orang yang apa kita kata termasuk dalam hadis tu bunuh diri. Lepas tu orang yang hasad dengki. Orang yang bermusuh-musuhan. Dia sebab kadang-kadang amalan ni sebab kan orang tu ajar kita bermaaf-maafan. Kita harap tak ada dosa. Kan? Itu antara yang mungkin kita boleh ambil pengajaran untuk kita ni lah. Soalan tadi tu macam mana kita nak berubah sempena Nisfu Syakban ni. Saya rasa kalau berdasarkan hadis tadi jangan jadi orang macam tu lah. Kalau tidak kita masih termasuk orang-orang rugi. Syakban mulia tapi kita tak dapat. Rugilah. Duduk asap dengki lagi. Duduk gaduh lagi kan. Sebenarnya benda tu simple. Benda tu kadang-kadang kat mana-mana pun ada. Baik, jadi duduk sebelah tapi asap dengki. So rugilah. Memang kita tak boleh lari. Salam, minta maaf, salah silap. Maaf tak kena minta maaf juga kan doktor. Sekejap lagi lah kot closing. Baik, jadi doktor di kesempatan ini kalau boleh kita minta doktor untuk pimpin bacaan doa supaya kita sama-sama berada dalam keadaan insya-Allah pada malam ini keadaan yang lebih baik dan kemudiannya kita dipermudahkan urusan selalunya. Silakan. Mudah-mudahan amalan kita yang nak diangkat tu diterima. Amin. Amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار
ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مسكينا إلا أغنيته ولا فقيرا إلا كفيته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا أعمالنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. تقبل الله. InsyaAllah. Terima kasih Doktor. Ijai, mungkin kata-kata akhir untuk kita berikan sedikit gambaran penuh berkenaan dengan overthinking atau prasangka ni sebenarnya satu perkara yang tak baik untuk kita amalkan, tapi kita boleh ubah 360 jadi satu amalan yang baik, prasangka baik sebenarnya. Harian kita buatlah benda-benda yang baik. Okey, banyakkan mendengar benda-benda yang baik, melihat benda-benda yang baik. Agak-agak benda tak baik tu, kalau boleh elakkan. Takut dia mengganggu diri kita, pemikiran kita, hati kita. Kalau boleh bekalkan hati kita dengan benda-benda yang baiklah, antaranya solat, jaga. InsyaAllah Allah pelihara kita. InsyaAllah. Jadi kita kena sama-sama perbanyakkan amal soleh kita dan supaya doa-doa kita diangkat nanti. Dan bulan Syaban ini merupakan bulan pemisah di antara bulan Rejab dan juga bulan Ramadan. Di bulan ini merupakan bulan kita untuk melakukan persediaan untuk melangkah masuk ke bulan yang mulia, bulan Ramadan nanti insya-Allah. Walaupun tiada hadis yang mengatakan apa amalan yang terbaik untuk nisfu Syaban, tapi beramallah kerana dalam hadis juga mengatakan ini adalah hari yang cukup-cukup malam yang cukup-cukup diangkatkan, diampunkan segala dan dosa. bulan yang mulia. Bulan yang mulia itu sendiri. Jadi jom kita beramal supaya kita akan terus mendapat keberkatan dan juga kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, doktor, saya minta maaf ya doktor. Sempena nisfu Syaban. Minta maaf dulu, minta maaf. Kita minta maaf dulu, minta maaf dulu. Tak selalu ni saya ni. Saya pun nak salam jugalah. Minta maaf dulu. Kosong-kosong ya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Lepas minta maaf. Cakap terima kasih. Terima kasih doktor kerana datang. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua panel kita pada hari ini. Terima kasih kepada Profesor Mak Dia, Dr. Muhammad Nur Muhammad, Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Islam dan Kontemporari UiTM. Terima kasih juga kepada Ijaz Aziz. Selebriti kita bawakan pada hari ini. Dia tak menyanyi tapi dia bagi kongsi pengalaman. Satu momen yang cukup indah. Betul. Dan kita bawakan kepada anda hari ini topik tentang prasangka ataupun overthinking. Jadi kita kena elakkan perkara ini kerana ia boleh memudaratkan kesihatan kita, bukan saja iman kita. Jadi kita kena jaga diri kita, kita ungkapkan perkara yang baik-baik saja insya-Allah. Ada kena mengena dengan prasejarah? Bukan. Dan sejarah tu menjadikan kita prasangka. Macam itulah kesimpulan. Dan otak yang fotosintesis. Dan otak yang fotosintesis. Itu dah lain dah doktor. Okey, baik, terima kasih lagi kepada kedua tetamu kita pada hari ini. Dan kalau untuk itu kita mundur diri dulu. Saya Ifrah Syahban Nasution. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam. اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله نودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله نودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول